Dan berapa ramai pelatih yang telah tamat ataupun mendapat latihan di sini? Okey, kalau kita tengok penumbuhan sebenarnya dah lama. Especially kalau kita tengok di Baitul Ihsan, Baitul Iman, Baitul Islam. Yang paling junior sekali adalah Baitul Islam. Baitul Ihsan dan Baitul Iman dah lama. Kami kalau ikutkan bermula daripada kalau ikut di tempat yang sekarang ni bermula 2012 lah. Asal daripada awal lagi sebelum tu lah. Bermula kita macam di Baitul Iman, kami berada asalnya di Camp JPG di Ulu Yam, sebelah sekolah menengah sains tu, dan kami berpindah sementara di Kuala Kubu Baru, di Kuartus DKA, dan seterusnya di tempat baru ni di Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman ni di Ulu Yam bermula 21 bulan 9 2012 sehingga sekarang. Kalau refer kepada kemasukan kita di Baitul Iman daripada 2000, saya ambil maklumlah daripada awal pembukaan sehingga sekarang, kes kita kemasukan adalah dalam 736 orang kalau tak silap saya lah. Itu dalam rekod kita, statistik kita lah. Okey, dan kami kalau kata dah masuk di tempat di rumah pemulihan majlis, kita menyediakanlah segala fasilitis yang sedia ada. Kita ada, kalau di Baitul Iman sendiri kita mengadakan dari segi penerapan suasana amalan Islam, ya. Kita ada kelas fardu ain, kami ada kelas kemahiran. Kalau di tempat di Baitul Iman kita ada automotif, landscape dan pertanian lah, ya. Dan termasuk juga akademik kepada mana-mana kan. Kalau kita kata yang masuk tu remaja, dalam tempoh dia bersekolah, memang kita menyediakan guru-guru akademik untuk membantu memberi pengajaran kepada mereka sehingga nak sambung belajar dan nak ambil SPM contohnya lah, itu kami sediakan lah. Okey, untuk kemasukan kita ada dua cara untuk masuk ke rumah pemulihan majlis. Satu, pertamanya sukarela, dan yang kedua melalui perintah mahkamah. Perintah mahkamah ni apa-apa yang berlaku di bawah masalah sosial dan akidah. So kalau kata nak masuk secara sukarela, boleh membuat permohonan lah kepada rumah pemulihan majlis. Apa beza Henry Geni dengan Rikab? Okey, kalau Henry Geni adalah sekolah yang kita kata dipanggil sekolah lah, yang mana-mana kes juvana yang dihantar ke sana adalah melalui mahkamah sivil. Kalau kita pula, kita di bawah kalau Rikab ni kita menggunakan asnaf peruntukan zakat, asnaf Rikab melalui Lembaga Zakat Selangor untuk kita membantu individu yang terlibat dengan masalah sosial dan akidah ni, yang mana dibelenggu oleh satu kuasa yang nak menghalang mereka keluar dan dia nak pulih dalam keadaan kita kata nak balik kepada fitrah. Itu yang kita bantu sebenarnya. Jadi kita menggunakan peruntukan zakat di bawah asnaf Rikab lah. Itu bezanya. Sebab kalau kita kategori bila dikatakan dengan mahkamah ni adalah melalui mahkamah syariah. Masalah-masalah di bawah jenayah syariah lah. Kita ada khalwat, kita judi, minum arak, lepas tu LGBT, dadah, dibelenggu oleh kuasa lah yang menghalang dia nak keluar kan daripada belenggu tu. Contohlah LGBT, dadah kepada pemulihan. Satu lagi di bawah MAIS ni, bila mana ada kes-kes yang melibatkan dadah dan HIV, kita sediakan satu pusat lah untuk diberi pemulihan dan penjagaan, sehinggalah kita kata kalau dia terus berada di situ, dan ada setengahnya mungkin pertengahan kita nak dia meninggal tu dalam keadaan Islam, untuk kita bantulah. Sebab pengurusannya adalah dalam kita kata asnaf Rikab adalah untuk orang Islam lah. Jadi bila dah tamat yang muda ni mungkin ada kerjaya. Biasanya mereka dalam bidang mana kejayaan? Okey. So selalunya dalam tempoh kita memberi khidmat kita, memulihkan, ya, kita memberi dari segi sudut kemahiran dia belajar sebagainya, selalunya yang berjaya keluar semua akan tamat tempoh dan keluar. Kita akan susuli, kita ada satu program lah, kita tak tinggalkan dia orang. Maknanya kita akan turun untuk buat pasca ziarah, untuk melihat bagaimana kehidupan dia setelah dia keluar daripada tempat kita, dan dia untuk dia bersama dengan masyarakat. Mungkin ada khidmat yang dia boleh beri kepada masyarakat. Selalunya yang kami ada, yang kita tengoklah sebelum-sebelum ni, kami ada MOU ataupun bekerjasama daripada Majlis Agama Islam Terengganu lah, menghantar pesalah-pesalah jenayah syariah
kami buat sesi alumni sebagainya. Kita tengok kejayaan dia orang ni, kalau macam contoh lelaki, ada yang dah boleh buka bengkel, melaksanakan perniagaan, dan ada lah yang buka branch sebagainya. Kejayaan dia orang maknanya bila dia masuk, sebelum ni dia dibelenggu ataupun dia menghadapi masalah sosial, tapi dia boleh keluar daripada masalah yang dialaminya setelah dia diberi pemulihan. Adalah bila dia keluar tu maknanya ada hala tuju dia untuk berkejaya lah, maknanya ada kejaya yang dia boleh lakukan lah. Alhamdulillah kebanyakannya berjaya lah. Kalau daripada segi kalau kita buat penilaian sebagainya, alhamdulillah maknanya bila dia keluar tu harapan untuk berjaya tu ada.